أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Auzubillahi minasyaitonir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita semuanya berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib berkhutbah. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan kepada Habib Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya barang siapa yang berkata-kata tatkala khatib berkhutbah walaupun mengingatkan sahabatnya berkata diam sekalipun, maka luputlah pahala jemaahnya. Dari itu, marilah kita sama-sama diam, dengar dengan taat. Mudah-mudahan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Alhamdulillahil qail Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk umur yang berkat. Salah satu nikmat terbesar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selepas nikmat iman dan Islam ialah nikmat masa. Mereka yang menggunakan nikmat masa mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperoleh keuntungan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, mereka yang kufur tentang nikmat masa akan membawa kerugian dan penyesalan kepada diri dia seseorang. Hal ini demikian kerana masa yang telah pergi tidak akan kembali dan waktu yang telah ditinggalkan tidak mungkin akan dapat dikembalikan semula. Perkara yang mampu dibawa hanyalah amal soleh yang dilakukan di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita memperkatakan tentang soal masa ini, kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan umur manusia. Umur atau usia manusia merupakan tempoh kehidupan bermula dari kelahiran seseorang sehingga waktu kematiannya. Setiap manusia memiliki ketetapan umur masing-masing, dan yang menentukan berapa lama tempoh umur seseorang di dunia adalah bergantung kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ada dalam kalangan manusia pada hari ini yang lalai dengan nikmat umur yang diberikan, sehingga tanpa disedari mereka telah
menghabiskan umurnya di dunia dengan perkara-perkara yang sia-sia dan yang merugikan mereka. Mereka tidak sedar bahawa apabila seseorang itu semakin bertambah usianya, maka jarak kehidupan dengan kematian semakin menghampirinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah dari waktu sihatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu, dan ambillah dari waktu hayatmu bagi persediaan untuk waktu matimu. Sidang jemaat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh itu sewajarnya setiap mukmin perlu menggunakan anugerah umur yang diberikan dengan sebaik mungkin. Kita hendaklah sentiasa mempersiapkan dan melengkapkan diri dengan amalan-amalan yang boleh menjamin kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Oleh yang demikian, sebaik-baik umur ialah umur yang panjang, yakni diisi dengan amal soleh, dan seburuk-buruk umur adalah umur yang panjang tetapi diisi dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sebaik-baik manusia siapa yang panjang umur dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia siapa yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, cara untuk mendapatkan keberkatan dalam usia kita adalah dengan memelihara hubungan sesama manusia, iaitu dengan memperbanyakkan amalan yang dapat memperkukuhkan hubungan silaturahim, seperti hormat menghormati, tegur menegur, dan tolong menolong dalam kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Untuk mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada para jemaah sekalian agar menggunakan nikmat kurniaan umur ini sebaik yang mungkin, dan janganlah kita tangguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak mengetahui akan pengakhiran hidup kita di dunia ini. Sesungguhnya umur yang terbaik adalah umur yang berkat, iaitu umur yang pada setiap kali bertambah, setiap itu sentiasa diiringi dengan bertambahnya amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menguruskan masa kehidupan seharian kita dengan teratur dan menggunakan peluang nikmat kehidupan yang dikurniakan dengan memperbanyakkan amalan di dunia untuk bekalan yang dibawa ke akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan keberkatan pada sepanjang kehidupan kita dan diberikan pengakhiran hidup yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 70, Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir.
Bermaksud, dan Allah yang menciptakan kamu, yakni dari tiada kepada ada, kemudian Dia menyempurnakan tempoh umur kamu, yakni maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah, yakni peringkat tua kebudak-budakan, sehingga menjadilah dia tidak ingin akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطائعين وفقنا بطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجروا. Wahai hamba Allah sekalian, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun,
kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris li Syariatik As-Sultan Ibrahim Ibnil Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alluq Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zari Sufiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wa mubtadi'ata sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.